kata guys. Right, so hari ni kita belajar bab baru. Baik meh. Form meh. Ni jangan semangat awal-awal je meh. Sekejap lagi hilang kan. Rezat ada Rezat. Rezat ke Rezat Ada. Ada Right. Okay, hari ni kita sambung bab baru iaitu bab 5 lah. Rangkaian dalam teori graf. So, korang dah dapat kan bahan ni kan? Ada dekat grup Telegram korang. Okay, jadi rangkaian dalam teori graf ni kita tengok dulu yang awal ni. Jadi rangkaian ialah suatu graf yang dibentuk daripada suatu siri bintik yang disambung antara satu sama lain melalui garis. Okay, so kita ada garis nanti. Kita akan tunjukkan nanti. Bintik dikenali sebagai bucu dan garis dikenali sebagai tepi. Okay, dia datang daripada bahasa Inggeris lah. Yang mana kalau bucu tu kita panggil dia sebagai vertex, garis tu kita panggil sebagai edges. So sebab itulah kita tulis dia sebagai V dengan E dekat situ. Okay, graf G boleh ditulis dalam bentuk G sama dengan V, E. V, E. Okay, V tu adalah sisi, V tadi adalah bucu tadi tu, vertex. E adalah sisi ataupun tepi, edges yang menyambungkan sepasang bucu. Maksudnya ada 2 titik, 1 garis. So dia macam itulah. 2 bucu, 1 tepi. V dan E boleh diwakili dengan tata tanda set seperti berikut. Jadi V kita akan tulis, kalau ada berapa banyak V kita senaraikan. V1 contohnya, V2, V3, V4, V5, V6 dan seterusnya lah. Okay, jadi yang mana N dekat sini, Vn dalam ni mewakili jumlah bucu dalam graf. Seterusnya E. E kita akan tulis dia sebagai A1, B1. Jadi A dan B kat sini adalah pasangan bucu. Jadi kita akan ada kiri dan kanan contohnya. Bila dia digabungkan, dihubungkan dengan satu tepi, kita akan tulis dia sebagai A1, B1 contohnya. Seterusnya A2, B2, A3, B3 dan seterusnya lah. Kalau ada banyak lagi, kita akan senaraikan dia. Okay. Jadi N dekat sini mewakili jumlah pasangan dalam graf. Jadi ada berapa banyak pasangan, kita akan tulislah. Kalau A, B, kita kira sebagai satu pasangan. A1, B1 kira 1, A2, B2 kira 1 juga dan seterusnya. Okey, pasangan bucu AB adalah sama dengan pasangan bucu BA. Jadi terpulang, kalau kita nak tulis AB boleh, BA pun boleh. Dia kiri kanan tak apa. Yang penting dia pasangan yang samalah. Maksud dia dihubungkan oleh satu tepi, jadi dia dalam jadi dia dalam pasangan bucu yang sama. Right. Okay, jadi kat sini ada beberapa isi penting lah mengenai tajuk bab 5 ni. Okay, jadi kita akan ada bucu dan tepi. Jadi bila bucu ni kita akan tulis dia dalam sebagai titik lah. Jadi satu titik, ada titik dekat sini dan satu lagi dekat sini contohnya.
Dan dua ni akan dihubungkan dengan satu tepi, satu garisan lurus. Okey, jadi dia tak susah sangat pun. Yang mana yang ni kita panggil dia sebagai bucu. Okey, jadi bucu ni kita tulis dia sebagai V. Dia datang daripada bahasa Inggeris lah, vertex. And then kita ada dekat sini yang kita panggil sebagai tepi. Tepi ni adalah garisan yang menghubungkan dua bucu. Jadi tepi ni datang daripada bahasa Inggeris edges ataupun E. Jadi dua benda ni adalah dua yang kita kena tahu. Jadi kat sini kita akan ada A contohnya, bucu A dan bucu B. A dan B. Jadi bila kita nak kena tulis dia, nak kena senaraikan, dia lebih kurang macam operasi set. Dia lebih kurang lah kan. Cumanya ni dalam bentuk rangkaian. Jadi kita akan ada V, kita akan senaraikan. Contoh kat sini ada satu je V. Jadi kita tuliskan V1. Kalau ada banyak lagi kita akan buat lah. Kita akan buat lebih lagi. Sampailah Vn. N ni maksudnya tak kisahlah berapa banyak yang ada. And then kat sini kalau kita nak senaraikan E, tepi kita nak senaraikan tepi. Contoh kat sini ada A, B. Jadi kita akan buat dia sebagai satu pasangan. Dia bila dua bucu dihubungkan dengan satu garis, satu garisan, kita tulis dia sebagai satu pasangan. Jadi A1, B1. Dan kalau ada banyak lagi, kita tulislah kat tepi ni. Dan sebagainya. AN, BN. Okay, jadi ni je konsep dia. Tak banyak sangat pasal konsep rangkaian dalam teori graf. Dia tak banyak sangat. Dan dia tak memeningkan sangat pun sebenarnya. Okay, jadi kita tengok soalan yang ada dekat bahan ni. Okay, tengok dekat bahan korang. Okay, tentukan V. V iaitu bucu, vertex. NV bermaksud dia suruh kira bilangan V tadi tu, bilangan bucu. E adalah tepi ataupun garisan. Dan NE. NE adalah bilangan tepi. Right, kita tengok contoh dulu. Jadi kat sini contoh kalau kita nampak bentuk dia adalah bentuk segi empat tepat kan. Kita ada segi empat tepat dekat sini. Jadi yang mana bila kita nampak segi empat tepat ni ada empat bucu, ada empat tepi. Jadi bila kita nak keluarkan senaraikan dia, V. Tengok ada berapa bucu. 1, 2, 3, 4 bucu. Tulis. V sama dengan buat lambang ni macam operasi set, buat simbol tepi dia tu P, Q, R, S, tutup. Okay, jadi itu kita senaraikan V ataupun bucu. Jadi ingat balik, V ni adalah bucu, E ni adalah tepi. Jadi kat sini adalah dot ataupun titik. Kat sini adalah garisan lurus. Okay, garisan lah. Dia tak semestinya lurus. Sebab nanti kita akan tengok dia bentuk dia lain. Okay, jadi V adalah bucu titik dalam bentuk titik. And then E adalah tepi, iaitu garisan. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini V, P, Q, R, S ada 4. 1, 2, 3, 4. Okay, dia ada beritahu tadi, tak kisah susunan sebenarnya. Nak tulis P, R, S, Q tak ada masalah. Q, S, R, P tak ada masalah. Nak ikut turutan boleh, tak ikut turutan pun tak ada masalah. Okay, jadi bila dikata NV, NV bermaksud bilangan V. Jadi dia sama macam operasi set. Kalau N ni bermaksud bilangan. Yang mana N bermaksud bilangan lah.
Jadi bila dia suruh kira NV, kira je lah. 1, 2, 3, 4. Jadi kita dapat jawapan dia adalah 4. Seterusnya bila dia kata E adalah tepi yang mana kita kena senaraikan dua bucu yang bergabung yang dihubungkan oleh satu garis. Contoh kita tengok kat sini. Satu kat sini, kita ada P dengan Q. Jadi senaraikan PQ, kita ada PS, 2 kat sini, QR ada kat sini, 3 QR dan RS yang keempat. Jadi 4 tepi ada kat sini, ada 4 garisan dekat situ. Yang mana sorry, suara tak ada. Dah cikgu minum air jap. Baik, sambung balik. Jadi kita ada PQ dihubungkan oleh satu tepi ataupun oleh satu garisan lurus. Jadi senaraikan PQ dekat sini. And then kita nampak PS dekat situ, garisan yang kedua dihubungkan oleh dua garisan, satu garisan menghubungkan dua bucu. Bucu dia adalah P dengan S. And then kita ada QR, RS. Jadi bila dia suruh cari NE, kira je. Ingat dalam satu kurungan adalah satu E. Dikira sebagai satu pasangan. Jadi sini 1, sini 2, 3, 4. Jadi tulis kat sini NE adalah 4. Dia tak susah sangat, dia mudah je. Kita tengok contoh yang pertama. Jadi contoh yang pertama ni kita ada bentuk dia lebih kurang macam segitiga lah dekat sini. Jadi yang mana segitiga ni kita ada 3 bucu. Jadi kita ada A, B, C adalah bucu. Kita ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3 tepi dekat situ. Ingat V adalah bucu ataupun titik. Jadi bila dia suruh senaraikan V, senaraikan V dahulu iaitu A, B dan C. V adalah bucu. Jadi A, B, C. NV dia suruh kira 1, 2, 3. Jadi jawapan dia adalah 3. Alright, E. Bila dikata E, kita nak kena senaraikan pasangan bucu yang dihubungkan oleh tepi tadi. Jadi nampak A dengan B dihubungkan oleh satu bucu. Jadi buat dalam kurungan A, B tutup kurungan. Seterusnya. Kita nampak dekat sini BC. Jadi tulis B, C dihubungkan oleh satu tepi, satu garisan. Dan kat sini kita ada AC, tutup kurungan. Kita dapat 3 pasangan kat sini. Jadi ingat, satu tepi, 2 pasangan. Satu tepi, 2 pasangan. Jadi 1, 2, 3. Jadi ada 3 kat sini. So ni jawapannya. Dia tak susah sangat sebenarnya. Jadi kita tengok yang kedua. Kita ada W, V, X, Y, Z. W, V, X, Y, Z. Bila dia kata bucu V,
senaraikan bucu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik dekat situ. 5 titik bermaksud 5 bucu lah. Okay, jadi senaraikan kat sini. Tak kisah ikut turutan boleh, tak ikut turutan pun tak ada masalah. V, W, X, Y, Z. 1, 2, 3, 4, 5 ada 5, jadi senaraikan 5 kat sini. Ingat, bila senaraikan baru buat yang lambang misai tu. Bila suruh bilang bilangan dia, N, tak perlu buat lambang misai tu. Okay, so ini jawapan dia untuk nombor 2. Okay. Bila dia suruh senaraikan E. E adalah tepi, jadi ada berapa ni? 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada 5 tepi dekat situ, senaraikan. Jadi bila senaraikan tepi, ingat, tak kisah, ikut turutan boleh, tak ikut turutan boleh. Okay, contoh kita tulis VY. And then kita nak buat YZ. Kita nak buat YX contohnya. YW dan WX. Okay, ini adalah pasangan bucu dia. Jadi itu adalah E. E ataupun tepi. PY, YZ, YX, YW, YWX. Jadi bila dia kata NE, kira lah 1, 2, 3, 4, 5 dekat sini. Ada 5. Okay, dia tak susah kan? Very straightforward. Right, tengok nombor 3. Kita ada 4 bucu H, I, J, K. Kita ada 1, 2, 3, 4 tepi ataupun 4 garisan. Jadi bila dia suruh kira V, bucu. Jadi senaraikan je bucu tadi. H, I, J, K. NV suruh kira ada 4. E suruh senaraikan tepi. Jadi terpulang. Contoh nak buat HJ. JI, IH dan HK. 1, 2, 3, 4 ada 4. Tulis kat sini ada 4. So itu je jawapan kita. Dia sangat straightforward kan? Dia tak susah sangat untuk soalan macam ni, soalan rangkaian dalam graf. Jadi dia suruh senaraikan. Dia suruh kira, bila dia kata N adalah bermaksud bilangan. Okay. Jadi kalau nak salin, boleh salin. Macam biasa lah. Nak screenshot ke kan? Okay, jadi itu adalah rangkaian dalam teori graf. Jadi apa function rangkaian dalam teori graf ni? Okay, sekejap lagi kita akan tengok. Yang mana biasanya rangkaian dalam teori graf ni kita nak menunjukkan hubungan ataupun rangkaian dalam sesuatu situasi. Okay, sekejap lagi kita akan tengok contoh. Okay, jadi itu adalah soalan yang pertama. Kita tengok muka surat 65 ni. Okay, tengok muka surat seterusnya dekat bahan korang. Ada yang tak dapat bahan? Kalau ada yang tak dapat bahan, bagi tu. Okay, tengok muka surat seterusnya. Graf mudah ialah graf yang tak terarah, tanpa gelung atau berbilang tepi. Graf boleh dilukis dalam pelbagai bentuk yang berbeza selagi sambungan tepi adalah betul. Okay. Soalan dia, lukis satu graf mudah berdasarkan maklumat yang diberi. Okay, kita tengok dulu latihan yang ni. Okay, tengok dekat bahan korang.
Soalan dia lukis satu graf mudah berdasarkan maklumat yang diberi. Okey, jadi tengok contoh. Soalan dia akan bagi ni je, dia senaraikan V, dia senaraikan E. And then apa yang kita kena buat, kita kena lukis graf mudah dia kan. Dia lebih kurang macam operasi set, cumanya operasi set unsur dia dekat dalam. Tapi rangkaian dalam teori graf ni unsur dia dekat luar kan. A tu dekat luar, bucu dia B, C dan sebagainya. Okay, jadi kalau kita tengok V adalah A, B, C, D, E. Okay, jadi kita tahu ada 4 bucu, ada 4 titik nanti. Tengok E dia. A berhubung dengan B. A berhubung dengan C. A berhubung dengan D. B berhubung dengan C. B berhubung dengan E. C, D. C, E, D, E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi akan ada 8 garisan dekat situ. Okay, jadi cara yang paling mudah untuk korang buat adalah pertama sekali cari yang paling banyak berhubung. Maksud dia, kita tengok unsur apa yang paling banyak. Jadi kalau kita tengok kat sini C, nampak C ada kat sini, sini ada kat C juga, sini ada C, sini ada C. Jadi ada 4 C dekat sini. Ada 4 pasangan C dekat sini. Jadi apa yang korang buat adalah C letak dekat tengah-tengah. Sebab apa? Kita tahu dia akan berhubung dengan banyak. Rangkaian dia banyak kan, networking dia banyak. Okay. Jadi C, AC, buat AC, AD, okay, itu abaikan dulu. Buat dulu C ni punya, BC, CD dan DE. Okay, jadi sebab kita tahu dia berhubung dengan banyak tu, letak dia dekat tengah-tengah. Okay, dan selebihnya buat macam biasalah. AB, AD, BE dan DE. Okay, jangan risau, kita akan buat latihan sama-sama. Okay, tengok soalan nombor 1. Jadi kita ada V sama dengan PQRST. Okay, sambil-sambil tu korang cuba buat juga. Kita ada V, PQRS dan T. Bermaksud bucu kita akan ada 5. Kita akan ada 5 bucu. Okay, tengok E. 1 PQ, 2 PR, PT 3, QR 4, QS 5, RT 6, RS 7, ST ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 tepi dekat situ. Bermaksud akan ada 8 garisan yang korang kena buat. Right. Okay, jadi macam mana bentuk dia? Macam mana bentuk rangkaian dalam graf kita ni? Petak je macam tu. Bentuk macam mana? Petak. Petak macam Petak? sebelah ni yang awal ni. Contoh Okay. contoh. Macam mana? Macam mana Selin? Tak nampak ah? Macam bentuk contoh ni. Cikgu. Macam contoh ni? Ha. Okay, kita tengok ah. Tengah R tu Right. silap. Okay, jadi tips dia adalah pertama korang tengok yang mana paling banyak. R. Huruf yang paling banyak. Ada apa? R. 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 1, 2, 3, 4 R. Okay, P ada 3 saja. Okay, jadi R letak dekat tengah-tengah. R letak dekat tengah-tengah. And then, hubungkan dia. Jadi, PR. Jadi, P dengan R. Okay, kita buat P dekat sini. Kita buat Q kat sini. And then, kita buat S kat sini. And then, T. Tengok, T berhubung dengan R tak? Jadi, betul. T berhubung dengan R. T letak kat sini. Okay, jadi sebab R ni, dia paling banyak kan, paling banyak rangkaian dia. Bermaksud dia berhubung kan, dia banyak kabel kan, banyak member kan. Okay, jadi P, Q, biarkan dulu, buat yang R dulu. Jadi P berhubung dengan R. P berhubung dengan R. Okay, nanti korang buatlah garisan lurus, ambil pembaris. Kat sini cikgu tak ada pembaris kan. P dengan R. Q dengan R. Saya ingat pula. Q dengan R. R dengan S. Jadi R dengan S. R kat sini tadi. Dan R dengan T. Okay, jadi dah settle yang R. Yang ni dah settle. Settle. Okay, seterusnya buat macam biasalah. PQ. P berhubung dengan Q. P berhubung dengan T. Q berhubung dengan S. S berhubung dengan T.
Okay. Jadi ini jawapan korang. Boleh tak? Okay, jadi titik ni buatlah jelas sikit. Jadi sini, sini, sini dan sini. Okay. Bentuk dia macam segitiga kan. Bentuk tak kisah sebenarnya. Bentuk tak ada masalah. Kita pulang dekat korang nak buat bentuk apa pun. Kalau korang nak buat bentuk dia lain sikit pun tak apa. Okay, contoh kalau cikgu buat macam ni lah. PQST. Nak buat macam Solihin cakap kan, buat macam contoh. Buat dalam contoh pun boleh juga. Kan? Sebab dia lebih kurang. Contoh nak buat dalam macam contoh ni, kita ada R kat tengah, P, Q, S, T. Tak ada masalah. Kan? Jadi, kita ada sini. Sini, 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 sini dan sini. Selagi korang punya pasangan adalah betul. Tengok, PQ betul, PR betul, PT betul, QR betul, QS, RT, RS dan ST. Tak ada masalah. Bentuk korang tak kisah kan. Bentuk dia selagi korang punya pasangan adalah betul. Okay, boleh faham nombor 1? Right, tengok nombor 2. Nombor 2 kita ada HJKLMN. Okay, HJKLM dan N. Okay, tengok E dia, pasangan dia. HK, HJ, JN, KM, KL, LN, MN. Okay, ingat tips pertama, ambil yang paling banyak hubungan dia. Okay, yang paling banyak ada yang mana kat sini? Nak ikutkan semua lebih kurang kan? HK, HJ. So ada 2 H kat situ. K ada 1, 2, 3. Okay, paling banyak dekat sini K. L ada 2. MN dan MN. M ada 2 juga. J ada 2. N pun ada 2. Okay, yang paling banyak kat sini N3. adalah N3, cikgu. H ada apa? N ada 3. N ada 3. Oh, okay. Betul. N ada 3 kat sini. Okay, so ada K dengan N. Maksudnya buat K dengan N. Okay, buat K. Buat N. Tak kisah korang letak kat mana pun bentuk dia. Bentuk tak ada masalah sebenarnya. And then kita akan ada H berhubung dengan K. Okay, jadi kita dah buat K tadi. Kan, contohnya kita dah buat K dulu. Okay, kita buat K dulu. Jadi HK. Jadi letak H kat tepi. And then cari lagi yang K. K dengan M. Jadi letak M dekat tepi ni. And then K dengan L. Jadi letak L kat bawah. Buat satu-satu. Tak ada masalah. Okay, jadi hubungkan. Buat pakai pembaris. HK, KM, KL. Okay, dah settle yang tu. So kita dah buat HK, KM dengan KL. Okay, tadi Solin cakap N pun ada 3 juga. So buat N juga. Jadi kalau kita tengok N berhubung dengan J. Okay. N berhubung dengan L. N juga berhubung dengan M. Kalau korang tengok kat sini. N berhubung dengan L. N berhubung dengan M. M dengan L ada kat tepi ni. Jadi sebab dia berhubung dengan dua-dua tu, kita letak kat sinilah N. Letak N kat sini. Okay, ambil pembaris, gariskan, gariskan. So kat sini tadi adalah L. Okay, and then N tadi tu berhubung juga dengan J. Kalau kita tengok kat sini. N berhubung dengan J. Jadi J ni adalah bucu baru. So letaklah J kat mana-mana korang nak letak. Kan letaklah dekat sini ke. Kan contohlah cikgu nak letak kat sini J. Hubungkan N dengan J. And then kalau korang tengok J juga berhubung dengan H. Jadi J berhubung dengan H. So ini jawapan kita. Boleh tak? Sama tak dengan korangnya? So ini adalah jawapan kita. Dia tak kisah bentuk dia kan.
Bentuk dia buruk pun tak ada masalah. Ya, Yazid baik lah. Right. Okay, nombor 3. Tengok soalan nombor 3 ni. So kita ada U, V, W, X, Y, Z. Kita ada 6 bucu dekat situ. Kita ada UV, UW, UX, XV, XY dan YZ. Ada 6 pasangan juga. Right. Jadi tips dia senang je. Tengok yang paling banyak berhubung dahulu. Okay, kalau tengok kat sini U ada 3. 1, 2, 3 U. Tiga dengan X. Okay. X ada 3. Apa lagi banyak? X pun 3. X pun ada juga. X kita ada 1, 2, 3. Okay, X ada 3. Okay lah tu. Dah ada 2 yang banyak, buat sama macam tadi. Jadi U ni letak dekat tengah-tengah. U letak dekat tengah-tengah. Okay, contoh U kat sini. U. And then tengok U berhubung dengan UV. V letak kat sini, V. U berhubung dengan W, W letak kat sini. U berhubung dengan X, X letaklah dekat sini. So hubungkan dia, gariskan dia. Sini ke sini, sini ke sini dan sini ke sini. Nanti korang buat lah lawa sikit. Okay, jadi U kat sini. Okay, jadi kita dah buat dia punya hubungan ni. U, V, W. U, V, U, W, U, X. Okay, ni dah settle, ni dah settle, ni dah settle. Okay, tengok kita ada X dekat situ. Jadi yang X ni dia juga berhubung dengan banyak kan. Jadi kita ada X, V. Nampak kat situ kita ada X dengan V. Okay, X dengan V sepatutnya kita hubungkan dia ke sini lah. X dengan B patutnya ke sini. Tapi kalau kita nampak W kat situ dia mengganggu kan. Okay, jadi padamlah W tu. Pindah dia kat tempat lain supaya tak mengganggu. Alamak, sabar Ada orang hack Yap, sabar. Sekejap sabar. Okay, baik, sambung balik yang tadi. Nombor 3 tadi, tak settle lagi. Okay, jadi kalau kita tengok, X juga berhubung dengan V kat sini. XV. Jadi XV sepatutnya ke sini lah. Tapi kalau kat sini, kita nampak W tu macam mengganggu kan. So, buat dia kat tepi. W ni padam. Tak ada masalah, boleh pindah balik. Kan? W letak kat bawah. Letak W kat bawah. And then, hubungkan dia. U dengan W tadi, X dengan V. Okay, X dengan V. Okay, tinggal buat lah. Lawa sikit. X dengan V. Okay, XV, XY. Jadi Y ada baru kat sini. Letak Y.
XY, YZ. Okay. So ni jawapan kita. Kat sini dot kita XY, YZ. So ni jawapan kita. Boleh? Senang kan? Dia tak kisah bentuk dia macam mana. Bagus. Faham? Okay, bentuk dia tak kisah. Yang penting selagi korang tengok betul ke tak korang punya hubungan. Okay, kita check balik. Check balik yang kita lukis. Compare dengan yang dia bagi, yang dia senaraikan. Okay, jadi kita ada yang pertama ni XV. Okay, tengok XV. Betul ada. XU ada kat sini. UX. UV ada kat sini. UW ada dekat sini. XY betul. Dan last sekali adalah XZ. So betul. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Make sure ada 6 je. Jangan ada lebih pula. Sebab dia kata ada 6 sahaja. Right. Jadi itu jawapan kita. Okay, salin. Okay, so sini kita ada soalan 4 dan soalan 5. Okay, kalau tengok nombor 4 ni banyak semacam kan. So kita tengok dia punya V dulu, bucu dia. Kita ada P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Ada berapa tu? Ada 4, 8, 9. Ada 9 bucu. And then kita ada E, PS, PQ, QR, QT, RU, ST, SB, TU, TU, W, TUX, BW, WX. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 pasangan yang kita nak kena buat. Okay, pertama sekali cari yang paling banyak apa dia? Okay, apa yang paling banyak kat sini? Yang berhubung paling banyak. Banyak semua 3. Apa dia? Salim? Ada 3 semua. Ada 3? T paling banyak. T ada 4. T yang paling banyak kan? 1 T, 2, 3, 4. T yang paling banyak kat sini kan? Okay, jadi kita buat dulu yang T. Tak ada masalah. So kita buat dahulu yang T. Kita tahu dia paling banyak letak dekat tengah-tengah. T tadi tu letak dekat tengah-tengah. Titik T dekat tengah-tengah. Jadi, mana hilang tadi? T. Okay. Jadi T dekat tengah-tengah and then kita ada TU, TW, QT, ST. Okay, letaklah dekat mana-mana. Contoh, dia berhubung dengan Q. Jadi letak Q dekat sini. QT, QT. And then ST. Jadi S letak dekat atas contohnya. Hubungkan. TU. TU. Letak U kat tepi. Dan TW. Okay, sebab dia berhubung dengan 4 tadi tu. Jadi kita letak kat tengah-tengah. Okay, dia tengah loading Dekat skrin korang tak nampak lagi Okay, sabar lo. Nanti dia akan keluar. So dia macam ni. T dia akan duduk dekat tengah-tengah sebab apa? Dia ada 4 tadi tu. So QT, ST dan sebagainya. Okay, and then kita ada yang paling second paling banyak apa dia? Okay, yang lain kalau kita tengok tak adalah yang banyak juga kan. Kebanyakannya semua ada 2 je. Jadi kita ada PS, PQ, QR dengan Q, W dengan yang mana? W 3, Q pun ada 3. W3,
Okay, Q pun ada 3. U pun ada 3. U. Q pun ada 3, S pun ada 3 juga kalau perasan kat situ. S pun 3. Okay, jadi apa maksudnya? Okay, bermaksud macam ni. Kalau korang nampak S ni, contoh kita buat yang S dulu. S akan ada 3 kan? Jadi S dengan T dah buat. Jadi kalau kita tengok P dengan S. Okay, jadi P dengan S. P dekat sini. Jadi S dengan P, S dengan V. Jadi V letaklah dekat sini. Okay, SV dengan SP. Okay, jadi S dah ada 3 kat sini. And then kita ada seterusnya W pun ada 3. Jadi buat WT dah buat. WV hubungkan dia. WX, jadi tambah X kat bawah ni, kat tambah bawah ni. And then kita tengok U pun ada 3. Jadi U berhubung dengan X, buat kat tepi. And then U berhubung dengan T dah buat. U berhubung dengan R, jadi tambah R kat tepi ni. And then selebihnya tengok R. R berhubung dengan Q, okay, hubungkan. R berhubung dengan U dah buat tadi. Q berhubung dengan R, dah buat. Q berhubung dengan T, dah buat juga. Q berhubung dengan P. Jadi bentuk dia macam ni. Okay, jadi last kali kita dapat bentuk dia macam ni. Okay, boleh? Jadi ni jawapan dia. Bentuk tak ada masalah selagi korang mendapat hubung yang sambungan semua. Yang betul. Yes. Sambungannya. Jadi kita cek balik. Okay, Salim? Dia punya apa, sambung ni yang penting, bukan bentuk. Ini sambung yang betul. Betul. Hubungan dia yang betul. Okay, jadi ni macam networking lah kan. Macam kabel-kabel kan. Jadi networking korang kena betul. Barulah jawapan dia betul. Okay, jadi boleh jadi bentuk dia macam ni. Dia boleh jadi bentuk dia macam ni. Dia boleh jadi bentuk diamond lah. Contoh kat sini T, sini S, sini Q, sini W, sini U. Jadi T berhubung dengan 4. Okay, macam ni dia tak boleh lah. Sebab dia Q dengan U bukan. Okay. So salah lah bentuk ni. Q dengan S salah. P dengan W pun salah. Okay, jadi bentuk ni tak boleh. Dia tak kisahlah. Nanti korang adjust lah bentuk dia jadi macam mana pun. Asalkan hubungan dia betul kan. Dia sama macam dalam kehidupan lah. Hubungan kena betul. Kena pandai pilih kawan. Dia gitulah gitu. Right. Okay, nombor 5. So V ada A, C, A, B, C, D, E dan F. A, B, C, D, E dan F. Kita ada E, tengok ada 1, A, B. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pasangan kat situ. 10 hubungan. Okay. Cara yang mudah adalah cari yang paling banyak dulu. Okay, yang paling banyak apa? Kita tengok A ada 1. E. Ada apa? A dengan E. D. E. D ada 4, okay. D ada 4, 1, 2, 3, 4. E. 1, 2. E dengan A. Okay, E dengan A. E, A, D. Yang paling banyak apa? Paling banyak D, A. Sama lah. Semua 4. Semua 4 kan? Bermaksud, okay, kita tak apa. Kalau semua 4, tak ada masalah. Bermaksud diorang akan duduk dekat tengah-tengah. Okay, contohlah kita buat salah satu dulu. Dia yang penting kita tahu, kalau ada banyak tu tak ada masalah. Yang penting kita tahu ada satu kan. Contoh kita ada A. Kita buat yang A dulu. Kita tahu A ni ada 4. So, andaikan A tu dekat tengah-tengah. Sebab dia akan berhubung dengan 4. Okay, jadi 4. Jadi A, B contohnya. A berhubung dengan B. A dengan B. A berhubung dengan C. C letaklah dekat mana-mana, dekat bawah contohnya. C. A berhubung dengan D. D pun letaklah dekat mana-mana, bucu ke. A berhubung dengan E. Okay.
Jadi dengan syarat kita buat dia dekat tengah-tengah kan. Sebab bila kat tengah-tengah ni kita nampak lah dia punya perhubungan. Okay, jadi ni dah settle, AB, AC dah settle, AD dah settle, AE dah settle. Okay, jadi yang ada kat sini, hubungkan dulu kan. Sebab kita nak check betul ke tak. Jadi B dengan C, B dengan C gariskan. Settle. B dengan E gariskan. Settle. C dengan D gariskan juga. Dan D dengan E gariskan. Okay, jadi ni dah settle. Okay, D berhubung dengan F. Maksudnya ada bucu yang baru kat sini. Buat F kat tepi. D berhubung dengan F. EF. E pun berhubung dengan F. Jadi, buat kat sini. So, ni jawapan kita. So, ini adalah jawapan kita. Okay, jadi check balik. AB betul, AC betul, AD betul, AE pun betul, BC, BE, CD, DE, DF dan EF. Jadi semua dah betul, so ini jawapan kita. Dia tak susah pun. Okay, boleh? Biasa kan untuk jawab soalan macam ni. Sebab rangkaian ni senang. Bab operasi set senang, rangkaian dalam teori graf pun senang. Kan? Jadi target dua benda ni dah dapat markah banyak. Bab-bab yang sebelum ni pun senang juga kan. Bab penangkulan logik senang. Kuadratik mungkin agak susah sikit, tak apa. Jadi korang target sebanyak mana yang boleh jawab. Okay, ni nombor 4 dan nombor 5. Ada masalah? So itu nombor 4, nombor 5 untuk muka surat 66. Okay, tengok bahan korang muka surat 67. Kat sini kita akan jumpa dua benda yang bermaksud gelung dan berbilang tepi. Okay, jadi tengok kat sini. Tadi tu graf mudah. Yang ni graf yang tak berapa mudah lah kan. Sebab dia ada gelung, dia ada sebagainya. Okay, jadi ini graf mudah yang maksudnya dia hanyalah menunjukkan rangkaian yang mudah kan. Maksudnya dia kalau PQ, PQ sahajalah. Dia tak ada PQ, QP dan sebagainya. Okay. Jadi kita tengok. Kalau ada gelung dan berbilang tepi. Okay. Gelung melibatkan hanya satu bucu dengan tepi yang berbentuk bulatan atau lengkung berbalik kepada bucu asal. Okay, apa maksud dia? Bermaksud kalau kita ada satu hubungan ni, dia patah balik kat dia sendiri kan. Dia duduk sorang-sorang. Jadi contoh kita ada A kat sini. A ni asalnya dekat sini, dia patah balik, pergi ke dia balik. Jadi macam ni. Jadi ini hubungan dia adalah A. Jadi hubungan dia adalah AA. Jadi itu maksud dia. Jadi kita tengok. Seterusnya, berbilang tepi ialah dua atau lebih tepi yang bersambung kepada dua bucu yang sama. Okay, bermaksud contoh kita ada A kat sini, kita ada B kat sini. A ni pergi ke B, lepas tu A pergi ke B lagi. Maksudnya dia dua kali kat situ. Jadi kat situ kita panggil dia sebagai berbilang tepi. Okay, yang ni kita panggil sebagai berbilang tepi. Yang bawah ni kita panggil sebagai gelung. Jadi yang atas ni kalau kita nak tulis dia, kita boleh tulis dia sebagai AB. Dia akan jadi AB. Dia akan jadi macam ni. So itu konsep dia. Kita ada berbilang tepi dan gelung. Okay, jangan risau, tak ada masalah. Gelung dan berbilang tepi. Okay, ingat je bentuk ni. Okay, baik. Kita tengok contoh dahulu. Dia kata tentukan V, NV, E dan NE. Dia sama macam tadi. Kita ada V. Kalau kita nak senaraikan V, nampak kita ada bucu A, bucu B dan bucu C. Senaraikan dia.
A, B, C senaraikan macam biasa. NV maksudnya kira bilangan bucu ada 3 lah. 1, 2, 3. A, B, C ada 3. Okay, E. Bila dia suruh senaraikan E, nampak A ni. Dia ada gelung dekat situ. Dekat A tu dia bulatan. Jadi buat dia A, A. Sebab apa? A, dia pergi ke A balik. Kan? A, A. Dia bukan A, 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 A. Bukan. Dia A, A. A, dia pergi ke A balik. Jadi, disebabkan ada gelung kat situ, dia A, A. Right. Seterusnya AB. Buat je lah AB. AC ada AC kat situ. BC, BC. Nampak? BC, BC. Dia pergi ke tempat yang sama 2 kali. BC, BC. Okay, jadi bila suruh kira NE, kira lah berapa garisan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita ada 5. Boleh tak? Soalan contoh ni. Okay, jangan risau. Kita tengok nombor 1 dulu. Kita ada satu bentuk kat sini, P, Q dan R. Okay. Bila dia kata senaraikan V, kita ada berapa je? Kita ada 3 je dekat situ. Senaraikan V. Jadi, kita ada P, Q dan R. P, Q, R. NV, tulislah 3. E. Okay, E. Apa dia E dia? QQ. 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 Alright. QQ. And then? QR. QR. QP. Dia tak kisah. QR ataupun RQ korang tak ada masalah. QP. Lepas tu PR, RP. PR, RP. Okay. Betul. PR, RP. RP. Ataupun korang boleh tulis PR, PR pun tak ada masalah. Cikgu padamin tepi ni PR, PR pun tak ada masalah. PR, RP pun tak ada masalah. Sebab dia maksud yang sama. So ni jawapan kita. Bila dia kata NE, kira lah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kat situ. So ni jawapan kita. Easy kan? Easy peasy. It means squeezy. Tak susah pun. Jadi target soalan rangkaian ni. Okay, nombor 2. V. Senaraikan bucu. Jadi bucu kita ada JKLM. Senaraikan JKLM. NV ada 4. E. Senaraikan tepi. Okay, buat yang ada gelung dulu. LL. LL. Okay, lagi. LM. ALJ. LM. LM. LK. KJ. K. KJ, JK. 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 Just kidding. Just kidding. Just kidding. JK. JK. Alright. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. NE kita adalah 6. So itu jawapan dia. Macam senang kan? Senang je untuk rangkaian ni. Okay, tengok nombor 3. Senaraikan bucu. MJ tak ya? LK. MJ. 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 Yes, betul. MJ kena buat. Ya. Sorry. Sorry, ni yang mana? Tak ada cikgu. Okay. So ada 7 kat sini. Ada lagi tak yang terlepas? Ingat make sure check balik. Kalau cikgu salah tak apa. Cikgu bukan jawab exam pun. Korang kena check betul. So kalau ada cikgu silap tu korang betulkan lah. Kalau tak jadi ajaran sesat pula kan. Okay, so ada 7 kat situ. MJ. Nombor 3. V. Dia suruh senaraikan V. X, Y, W, Z. X, Y, W, Z. NV. Ada 4. E. Suruh senaraikan E. XX. XY. SW.
XW, WZ, YZ, YZ. YZ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6. Easy. Easy. Okay, tapi korang jangan dalam exam jangan tulis easy lah. Mengamuk cikgu korang kan. Okay, so ni jawapan kita. Senang kan? Cikgu tengok tak banyak pun soalan yang susah untuk rangkaian dalam graf ni. Mungkinlah kalau yang susah pun dia bahagian yang ada ayat lah. Tapi taklah susah sangat pun. Okay, jadi salin, screenshot, ambil gambar, terpulang lah kat korang. Yang penting korang ambil benda ni. Sebab apa nanti nak dekat exam, refer balik yang cikgu punya ni. So bahan tu cikgu bagi korang untuk senang korang buat latihan. Kan? Jadi dalam tuition ni tak ada homework pun, korang jangan risau lah. Sebab kalau bagi homework pun, korang mungkin tak buat kan. So, buat dalam kelas ni, buat sama-sama. Okay, boleh yang ni? Kita sambung to the next question. Bikin satu graf yang berbilang tepi dan mempunyai gelung berdasarkan maklumat yang diberi. Okay, jadi dia bagi, tadi tu dia bagi lukisan. Dia suruh senaraikan. Sekarang ni dia senaraikan, dia suruh lukis pula. Okay, jadi dia terbalik. Sama konsep dia macam yang tadi, yang awal kita buat tadi. Tengok contoh dulu. V ada 1, 2, 3, 4. Senaraikan. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Okay. Buat satu-satu. Start dengan yang paling banyak dulu. Kalau kita nampak kat sini, 2 ni ada banyak. 2 ada kat sini, 2 ada kat sini, 2 ada kat sini, 2 ada kat sini. Okay, buat 2 dulu. 2, 1, 2, 4, 2, 3. 2, 3. Jadi bila dia ulang 2 kali tu, bermaksud dia berbilang tepi. Maksudnya dia punya loop tadi tu akan ada 2. And then dah buat 2, 3. And then kita sambungkan 1, 4, 3 tadi tu buat settle kan. 1, 1. Bermaksud dia ada gelung. 1, 2, 1, 3, 3, 2, 3, 2, 4, 2 dan 3, 4. Dia macam tu. Tak ada masalah. Right, nombor 1. Okay, kita buat nombor 1. Kita ada P, Q, R dengan S. Okay, macam cikgu cakap, tengok yang paling banyak dahulu. Okay, tulis kat tepi ni, tips mahal. Tips mahal. Okay, mulakan dengan bucu yang mempunyai banyak pasangan yang banyak. Okay, salin benda ni. Sebab sekarang ni korang faham, dalam exam nanti tak tahu apa jadi, tiba-tiba blank. Jadi salin. Tips mahal. Okay. Tengok nombor 1, PQRS. Maksudnya ada 4 bucu. PQ, PR, PR, QR, QQ, QS, RS. Okay, kalau kita tengok macam lebih kurang kan. Yang paling banyak adalah Q. Kan? Q kita ada nampak ada 4 kat situ. So start dengan Q. Ada Q, 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 Q. Alright. Nak start dengan Q pun tak ada masalah. Jadi letak Q kat sini. Letak Q kat sini. Okay, dia kata QQ. QQ. QQ bermaksud ada gelung kat tepi ni. And then QP. Buatlah P dekat tepi. Sambung dia. Lagi apa? QR. R letak kat tempat lain. Jangan samakan dia. QR. Okay, jadi QP dah settle. QR dah settle. QQ dah buat. QS. QS letaklah S kat sini. Sambung dia. Okay. Dah buat yang Q ni. Yang ada kat sini
selesaikan. P, tengok P pula. P dengan R, P dengan R, sambung dia. P dengan R. Okay, P dengan R, P dengan R. Bermaksud ada gelung berbilang. Apa nama dia tadi? Gelung berbilang tepi. Alright. Berbilang tepi. P dengan R, P dengan R. Okay, buat kat sini. Okay, dah settle P dengan R, P dengan R. Yang tinggal kat sini R dengan S sahaja. So, ini jawapan dia. Okay, so ni jawapan kita. R dengan S tu sambungkan. Dia macam ada lag sikit dekat skrin korang. Walaupun cikgu dah salin habis dah, dia tak keluar. Dia lag. Alright, okay, tak apa. Tak tahu kenapa. So R dengan S tu sambungkan. So ni jawapan dia. Dia simple je. Pertama buat yang paling banyak dulu. Dah buat banyak tu, yang bucu yang selebihnya tu barulah hubungkan. Ni jawapan dia. Bentuk tak kisah. Bentuk apa korang dapat tu, buruk pun tak ada masalah. Yang penting betul korang punya bucu dan pasangan dia adalah betul. Kalau tak betul, repair dia, bagi ngam, bagi lawa sikit. Ni nombor 1. Salin dan hadam. Right, nombor 2. Masih soalan yang sama, bermaksud dia senaraikan, korang kena lukiskan. Okay, walaupun ni soalan matematik, memang akan ada soalan lukis-lukis ni. Jangan pelik pula. Okay, so kita ada JKL. JKL. JK, JK, JL, KL, KL. KL, LL. Okay. Jadi kalau kamu perasan kat sini, LL adalah gelung, KL, KL, JK, JK adalah berbilang tepi. Jadi kita akan ada berbilang tepi ada 2. Kita akan ada gelung 1. Okay, jadi macam mana buat dia? Okay, start dengan yang banyak. Kalau kita nampak J ni yang paling banyak kan. Start lah dengan J dulu. Tak kisah kalau ada yang lain yang banyak juga pun tak ada masalah. Tapi ini untuk memudahkan korang. Korang nak buat cara sendiri tak ada masalah. Tak nak ikut cara cikgu pun tak ada masalah. Ini cara mudah. Sebab apa? J ni ada banyak. So start dengan J. So letaklah J dekat mana-mana kan. Kat tengah ke. Contoh nak letak kat tengah J. J letak kat sini. Okay, JK, JK. Okay, bermaksud akan ada berbilang tepi kat sini. So JK, JK. JK, JK. JK, JK and then JL. Okay, tambah satu titik baru kat sini, JL. Okay dah. JK, JK, JL. So yang J ni dah settle. Potong, potong, potong. KL. Sambungkan. KL, KL. So bermaksud ada berbilang tepi. Buat berbilang tepi kat tepi. KL, KL. LL. Bermaksud ada gelung. LL. So ni jawapan kita. Korang buatlah lawa sikit kan. Yang bulat tu biarlah nampak macam bulat sikit. Yang bujur ke apa ke. So ni jawapan dia. Easy. Easy. Okay, so ni jawapan kita. Easy. Boleh? Senang kan? Alright, so tu nombor 2. Salin. Dan nombor 3 seterusnya. A, B, C, D, E. Ada 5 bucu. And then ada banyak lah pasangan dia. A, B apa semua. Okay, yang paling banyak kita nampak A pun ada banyak kat sini. Start je lah dengan A kan.
Dah nampak dah A ni memang banyak. Jadi start dengan A. Letaklah A dekat sini. Mana-mana pun letaklah. Campaklah mana-mana. A kat sini. AA bermaksud gelung. AB. Okay, letak B dekat mana-mana. Contoh letak kat bawah. AB. AB lagi. AB. Okay, jadi berbilang tepi. AB. AC. Okay, ada C kat sini. Letak C kat tengah. Mana-mana lah, letaklah kat sini. So, ni C. So, ni dah settle. AD. Letaklah D dekat sini. Gedung je. 2 kali. Lagi sekali, AD. Sebab dia berbilang tepi. So, AD. Okay, dah siap untuk A. Okay, selebihnya buatlah B dengan C. So, kebetulan B berhubung dengan C. So, BC. Okay, settle juga yang ni. BE. Okay, apa maksud dia? Maksudnya ada benda baru kat sini. Letaklah E kat sini. Hubungkan. BE. So, lagi sekali. Berbilang. Berbilang. Bilang. CD. Isi. CE. DD maksudnya ada. Bulat. Gelung. DD. And Gelung. Bulat. DD. Bawah. Gelung. Bilang. Berbilang tepi. So ni bentuk dia. Mickey Mouse. Mickey Mouse Tak tahu bentuk dah macam apa dah ni. So ni bentuk dia. Check balik. Make sure ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 garis je. Make sure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3. Make sure. Check balik. Jangan terlebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Betul lah, ada 14. So ni jawapannya. Ambil. Ada soalan? Senang kan? Okay. Macam biasa salin. Yang penting korang kena make sure hubungan ataupun pasangan dia adalah betul. Lukis macam mana pun tak ada masalah. Okay, so itu nombor 3. Yang mana dia suruh lukiskan. Okay, baik. Kita akan tengok muka surat 68. Okay, 68 ni kita akan nampak satu benda baru. Ni, boleh nampak? Tak nampak lagi tak tahulah. Okay. Darjah D ialah bilangan tepi yang menyambungkan dua bucu. Okay, apa maksud dia tu? D ialah bilangan tepi yang menyambungkan dua bucu. Jangan bucu. Okay, tak apa, kita akan tengok. Darjah bagi setiap gelung ialah 2. Okay, satu gelung ada 2 darjah. Okay, apa maksud dia tu? Apa yang risau, kita akan tengok. Bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. Jadi dia ada formula kat sini. Bilangan darjah. Okay, ni apa nama dia? Apa nama simbol ni? Sigma. Kalau korang tahu lah. Yang ni bermaksud jumlah. Ini adalah jumlah.
Jumlah ataupun dalam bahasa Inggeris ni total. Sum. Bermaksud apa-apa yang dekat tepi simbol ni kan, jumlah tepi ni kan. Kalau ada simbol ni bermaksud kita kena tambahkan ke semuanya. Itu maksud simbol ni. Simbol sigma ni, itu bermaksud simbol sigma. Korang kena tahu juga apa maksud simbol dalam matematik ni. Okey. Jadi formula dia adalah sigma dV, bermaksud V punya darjah adalah 2 kali tepi. 2 kali tepi. Okey, jangan risau. Kita akan buat sama-sama. Tengok contoh. Darjah ialah bilangan tepi yang menyambungkan dua bucu. Okey. DC. Tengok. C ada 1, 2, 3. So jawapan dia adalah 3. Ada 3. DD. Darjah untuk D. 1, 2, 3. So 3 juga jawapan dia. DE. Tengok dia hubungkan berapa? 1, 2. So jawapan dia adalah 2. DF. Tengok dia hubungkan berapa? 1. So 1. DG 1, 2, 3. Ada 3. H. Okey, ingat H. Dia ada bagi tahu kat sini darjah Gelong bagi 2. Gelong 2. Yes, betul. Gelong ni nilai dia adalah 2. Jadi kat sini 2, 1, 1. Jadi 2, 1, 1 ada 4. Okey. Darjah DV adalah 2E. Ingat formula ni. DV adalah 2E. Okey, bermaksud kira berapa banyak E kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gelong ni kira sebagai 1 je. Darjah dia kira sebagai 2, tapi gelong ni kira sebagai 1 tepi. Faham tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 tepi kat sini. 2 darab 8. So darjah DV ada 16 jawapan dia. Ini formula. Tak percaya cek balik. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 2, 8 tambah 1, 9. 9 campur 3, 12. Campur 4, 16. Boleh? Dia mungkin darat 2 kan? Dia E tu darab 2. Tepi dia darab 2. Maksudnya kira daripada formula darat 2 lah kira formula dia. memang formula dia. 2E. 2E tu bermaksud E tu kira lah berapa kan? Darab 2. Itu formula dia. Itu kalau nak guna formula. Kalau tak nak guna formula, kiralah satu-satu. 3 tambah 3, tambah 2, tambah 1, tambah 3, tambah 4. Dapat juga 16 nanti. Dapat jawapan yang sama. Tak apa. Kita tengok nombor 1. DU. 1, 2, 3. 3. DV. DV pun ada 3. 3. W. 2. W ada 2. DX 1, 2, 3. DY 1, 2. DZ 1. 1. Okey. DV kalau kita nak gunakan formula 2E sama dengan 2 darab apa? 1, 2, 3, 4, 14. 2 darab 7 sama dengan 14. Okey, kalau tak percaya kira 3 tambah 3, 6. 6 tambah 2, 8. 11 tambah 3, 14. Baik. 11 tambah 3, 14. Yes, betul. So, 14 jawapannya. Pancing. Kan. Ya, cuba. Okey. Nombor 2. DP 1, 2, 3. Ada 3. 3. DQ pun ada 3. 3. DR pun ada 3. 3. DS ada 1, 2, 3, 5. 5. 5. DT. Ingat gelong ni kita sebagai 2. 1, 2, 3, 4. 4. Okay, sigma DV adalah 2E. Jadi E kita lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat gelong tu kira sekali je.
Untuk darjah je 2 kali. Okay, sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 darab 9. 18. 18. Okay, jadi 3 darab tambah 3 tambah 3. 9. 9 tambah 5. Tambah 9, 18. 18. So betul. Jadi formula ni korang boleh gunakan untuk cek balik yang atas ni. Sama juga yang atas ni boleh guna untuk cek yang bawah. Jadi dia saling berkait. Kena make sure sama. Okay, itu jawapannya. Senang kan? Senang. Oh alo senang kan? Senang. Betul ke senang? Senang dalam bahasa Kelantan apa? Senang. Okay, so itu A, tentukan darjah. Jadi tadi tu dia bagi gambar, kena tentukan darjah. Yang ni dia bagi darjah, kena lukis gambar. Okay, jadi kita tengok soalan satu dulu. Okay, jadi ni yang tadi, salin. Salin. Lukis satu graf berbilang tepi dan mempunyai gelung berdasarkan darjah yang diberi. Okay. 26, 26. Okay, apa maksud dia? 26, 26. Macam mana nak lukis dia? Jadi kita ada 2. 2 bermaksud satu gelung. So lukis satu gelung. 6, 2, 6. Okay. Ada 2 lagi kat sini. Lukis satu gelung. Okay, 6. 6 bermaksud 1, 2, 3, 4, 5, 6. So tu jawapan kita. Dua enam. Boleh? Okay, nampak macam pening? Tak apa, kita tengok buat latihan nombor 1 ni. Okay, 5, 4, 5. Okay, apa maksud dia? Macam mana bentuk dia agak? Siapa tu? Try buat. Macam mana? 5, 4, 5. 5, 4, 5. 5, 4, 5. Right. Lima, 4, 5. Okay, ada berapa E semua tu? 5, 4, 5 bermaksud ada 14 E dekat sini. Okay, korang tahu sigma dV 14 bermaksud akan ada 14. Tepi 14. Okay, D dia adalah 14. Okay, sorry, silap. D adalah 14. 14 sama dengan 2E. Jadi E ada berapa? Come on. E ada berapa? 7. E ada 7. Sepatutnya korang akan ada 7 garisan. Termasuk gelung lah. Gelung tu dikira sebagai satu garisan. Okay, jadi macam mana nak buat dia? Macam mana nak buat? Cepat, fikir. Korang nak belajar kan dulu, Form 4? Rasa
5, 4, 5, Asal ada 3 gelung cikgu? 3 gelung. Yes, betul. Saya Kenapa buat 3 gelung? tengah. Tengah kau ada gelung. Ujung ada gelung dengan ujung belah kanan kau ada gelung. Lepas tu ujung dengan ujung sambung. Okay. Ujung dengan ujung sambung. Okay, ni jawapannya. Okay, ni jawapannya. Sama tak ni yang korang buat? Sama cuma saya buat yang tengah gulung tengah tu kat tengah. Oh, gelung tengah ni, kamu buat kat tengah Tapi lah. dia sama ya. Dia punya sama ya. Cuma yang Ni ni tak apalah. dia cuba ujung-ujung. Tu je belah luar. Boleh. Tak ada masalah. Yang penting masih betul. Jadi kita kira balik. Kalau nak kira darjah dia. Sini 2, 3, 4. 2, 3, 4. Sini 2, 1, 2, 3. So sini 5. Sini jumlah dia adalah 5. Sini jumlah dia adalah 4. Sini jumlah dia adalah 5. Boleh? Itu yang dia maksudkan tu. 5, 4, 5. Jumlah darjah dia. Boleh? Yang lain okey? Okey. Okay. Okay, so itu nombor 1. Ni jawapan dia. Okay, salin. Okay, nombor 2. Tujuh. Kelajak. Alright. 2 dan 3. Dua, empat, enam, empat. Dua, empat, enam, empat. 24, 64, 24, 64. 24, 64, 24, 64. Macam mana ni bentuk dia? Bentuk dia boleh kata menarik lah. Tengah try. Alright. Okay, cuba. Okay, ni yang tadi kita ada 14 tadi, ada 7 garis. Okay, cuba ya buat. Korang kena faham cara melukis dia ni. Cikgu dapat ke? Okay, kita betul eh? Okay, cikgu tunjuk jawapan eh. Dia Tengok macam sama tak? sarang tu sarang lebah ke Macam sarang lebah. Dia ada besar kecil di tengah sambung balik. Ada dua kira macam dua macam tu. Ada berapa gelung? Gelung. Saya tak guna gelung tak. Oh, tak guna gelung eh? Saya Right. sambung tak. Okay, kalau tak guna gelung tak apa, tak ada masalah. Okay, kita tengok. Ini jawapan buku lah. Jadi korang cek lah. Kalau dapat lain pun tak ada masalah. Dia yang penting betul korang punya ni, bilangan. Okay, ni jawapan lah. You. Is it sausage lah?
Okay, so ni jawapan. Kalau korang dapat lain, selagi korang punya ni betul, tak ada masalah. So kat sini 2, 4, kira macam mana ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini 6. Sini 4. Sini 2, 4, 6, 4. Macam tu. 2, 4, 6, 4, 2, 4, 6, 4. Dia selagi korang punya, dia menepati syarat ni. DV adalah 2E. Jadi darjah kita adalah berapa ni? 246, 246, kita ada 32 sama dengan 2E. Jadi E kita ada 16. Jadi kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Make sure ada 16 tepi dekat situ. Jadi tu je cara dia. Ada 16 tepi, korang nak ikut korang punya bentuk macam mana pun tak ada masalah. Boleh nombor 2. So ni jawapan dia. Nombor 3 dah buat dah? Selin. Sekejap, tengah buat. Okay, silakan. Okay, and then satu lagi korang kena tahu. Yang ni dia melambangkan bucu tau. So 1 bucu, 2 bucu, 3 bucu. Contoh kalau korang nak namakan benda ni, A contohnya, B, C, D, E, F, G, H. Ini maksud dia bucu. Jadi korang start dengan bucu dulu. Buat bucu satu-satu. Jadi jangan lebih daripada 8 bucu. Sebab dia kata ada 8 je kat situ. Jadi kira balik korang punya bucu betul ke tak? Ada 8. So macam nombor 3 ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bucu. Dia bulat. Okay. Sambung yang 2 kali tu. Lepas tu bulat lagi. Okay. Sambung 2 kali. Sambung 2 kali. Lepas tu 3. 3 dan sekali bulat lagi. Alright. Okay. Tu saya dapat. 4, Okay. 4, 3, 5. 4, 4, 3, 5 kan? Okay, jadi ni cikgu tunjuklah jawapan buku. Okay, jadi pertama tu 4. So titik pertama. Titik pertama tu 4. Start dengan 2. 1, 2. So sini 4. Okay, sini 4. And then kita ada bucu kat sini. 1 dah ada. 2, 3, 4. Faham? Okay, so tu 4. Sini 4, sini pun 4. Okay, contoh kita nak buat yang 4 yang ni pula. Sini dah ada 1, sini dah ada 2. So 3, 4. So sini pun 4. Ingat, buat bucu by bucu. 3. 1 dah ada kat sini. 2, 3. So sini 3. And then 5. Yang ni lah 5. 1, 2, 3, 4, 5. So sini 5. Okay tak? Tu cara dia. Dia tak susah sangat sebenarnya. Dia nampak lah macam pening sikit tapi tak ada masalah. Cikgu, yang bilangan bucu saya macam kurang sikit lah. Dia Okay. yang cikgu kata tadi, ikut atas ni kan dia step tu step bucu. Okay, yang ni, ini maksudnya 1 bucu. 2 bucu kedua, bucu ketiga, bucu keempat, bucu kelima. Jadi di sini lah. Korang ingat lagi darjah kan macam ni? Tengok yang ni. Jadi dia macam ni. Contoh, tengok yang contoh ni.
Jadi bila dia bagi contoh yang soalan contoh ni, dia akan bagi macam ni. 3, 3, 2, 1, 3, 4. Dia akan tulis macam ni. Faham? Jadi 3 tu adalah satu bucu. C contohnya. Jadi korang tengoklah C. 1, 2, 3. Faham? 3 darjah. C. 1, 2, 3. Dia macam tu. Okay, contoh D. D. Darjah untuk D. 1, 2, 3. Dia macam tu. Jadi maksud dia kat sini, apa yang diberi kat sini adalah bucu. Okay, cikgu padam ni. Kita buat lagi sekali. Empat. Ini adalah bucu pertama. Bucu pertama, dia ada 4. Faham tak? Dia bermaksud dia ada 4 darjah. Jadi kalau korang nak buat gelung, sebab gelung nilai dia adalah 2. Sini 2. 1, 2. So 4 lah kat sini. 2 tambah 1, 2. Dapat 4 kat sini. Faham? Dia macam tu. And then kita ada 4 lagi. Titik yang di sini 4 juga. Kan? Tak kisah kalau korang nak start yang bawah ni pun boleh juga. Start bawah kan contohnya. 1 dah ada kat sini. 4 lagi. Jadi contoh kita akan sambungkan ke atas ni. Sebab atas ni pun ada bucu juga. Sambung kat atas ni. And then buat dekat tepi. 1, 2 contohnya. And then kat sini ada juga. 1, 2 dah ada. 3. So 3. Nampak? Sini 4, sini 4. 4, 4. Sini 3. 1, 2, 3. And then titik yang terakhir ni. Try gabungkan. Try sambungkan semua bucu dulu. 1, 2. So ada berapa? 1, 2, 3 kan? Dia kata 5. Tak cukup lagi. So nak kena tambah 2 lagi. Tambah 2 buat apa? Buat satu gelung ni. Faham tak? Faham. Contoh cikgu, kalau kita buat gulung dulu, lepas kita buat yang sambung, boleh tak lebih 3 kali kalau kita buat pada satu benda tu? Kita ulang 3 kali. Kan Gelung biasa kan? 2 kan? Yang gelung-gelung. Kan biasa 2 kan? Boleh buat 3 kali tak? Boleh selagi dia syarat dia tak kisah, bentuk dia tak kisah. Tak semesti korang punya jawapan macam ni. Sebab kalau korang perasan tadi jawapan cikgu lain. Jawapan cikgu macam ni. Perasan tak? Tadi jawapan dia macam ni. Tapi cikgu buat gelung kat sini. 1, 2, 3, 4. So 5 kat sini. Macam ni pun tak apa. Faham tak? Dia sebab apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sini 3. Oh sini salah. Sini ada 4, 4, 3. 4, 4. 5. Betul tak? 4. Sini 4. Sini 4. Oh banyak ni. 4, 4, 4. 1, 2, 3. Oh sini 3. 4. 1, 2, 3, 4. Sorry. 1, 2, 3, 4. Sini pun 4 juga. 1, 2, 3. 3. 4, 3. So kat sini kena tambah satu lagi. Tak ada kurang lagi. Satu, 2, 3, 4, 5. Oh ni 5. Okay, dia tak kisah sebenarnya Zulin. Dia bentuk dia korang dapat macam mana tak ada masalah. Yang penting kat sini dia ada bagi tahu. Ada 5 bucu, maksudnya korang kena buatlah 5 bucu. 1, 2, 3, 4, 5. Buatlah 5 bucu. Okay, yang penting 5 bucu. Bentuk dia macam mana tak kisah. Terpulang dekat korang. And then dia bagi tahu bucu pertama ni darjah dia ada 4 je. So contohlah. Tak kisah korang nak start di mana-mana. Nak start dari sini boleh. Contoh dia start yang pertama kan. Dia kata yang pertama tu ada 4. 1, 2, 3. Nampak ada 3 kan? So kalau kita nak tambah satu lagi. Macam mana? Sama ada korang buat macam ni. Okay boleh jadi 4. Ataupun korang nak buat macam ni. Boleh jadi 4. So kat sini dah 4 lah. Kan? Sama juga buat yang lain. Contoh nak start nombor 2 nak buat kat mana? Nombor 2 nak buat kat sini. 4 juga. 1, 2, 3. Tak cukup kan? Kena tambah satu lagi. 4. So 4 juga kat sini. Yang ni pun 4 juga. 1, 2, 3, 4. So dah cukup 4 kat sini. Sini 3. 1, 2, 3. So sini 3. And then yang last ni 5 kan? Sini dah ada 1, sini dah ada 2. Baru je 5 pula.
Sini 1, 2. Nak kena tambah 3 lagi kan? Tambah 1, 3. Tambah 2 kat sini. 5. Dia korang tak boleh tambah. Dia yang penting korang tak boleh kacau yang dah buat tadi. Kan macam yang tadi tu kan, yang belakang ni adalah 3 kan. Bila korang tambah satu garisan kat situ, dia tak boleh kacau. Korang kena kira balik. 1, 2, 3, 4. Kalau korang tengok kat sini, dia dah jadi 4 kan. So kena adjust balik. Sini 4. So adalah yang korang kena betulkan kat situ. Dia macam tu. Faham tak? Dia adjust sampai ngam. Boleh? So maksudnya adalah yang kena padam nanti kat sini ke kan, sini kena padam ke. Boleh? Boleh. Macam saya buat ni macam tahu betul tak ni. Tak apa, kira je. Okay, bentuk kamu macam mana? Okey, cuba cikgu buat bulat dulu. Buat bulat. Okay, sekejap, cikgu padam. Okay, gelung lah maksudnya. Gelung. Okay, gelung. Lepas tu double. Yang tu. Maksudnya berbilang tepi tu lah yang ni. Berbilang tepi. Lepas tu gelung lagi. Tepi dia gelung lah. Ni gelung. Lepas tu berbilang lagi. Berbilang ke kanan lah. Macam ni. Lepas tu gelung ni boleh B3 tak? Ini yang saya nak tanya ni. Oh, tengok buat tak gelung. Gelung. Okay, tak apa. Kita buat dulu yang kamu buat ni. Gelung kat mana? Kat kanan ni? Ke kanan. Tak, bukan kan? Berbilang tepi. Berbilang tepi ke kanan. Macam ni. Lepas tu ada garis tengah. Ada lagi. Satu. Kat sini. Macam ni. Lepas tu bau bulat tu. Gelung. Gelung dekat mana? Hujung dia lah. Hujung sekali. Alright. Betul tak? So ni kamu ni lah. Kira ada 5 juga saya buat. 5 bucu. Kira 1 tengah ni, 1. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, betul. Bucu ada 5. Okay, sekarang kita nak kira darjah dia. Ni 2, 4. Sini 2, 4. Sini 4. Okay, betul. Sini 1, 2, 3, 4. Okay, ni 4. Sini dikira berbilang tepi. Yang ni dia tak kira gelung kan. So, sini pun 4. So, sini. Sini dia tak ada gelung, lagi 3. Tak, yang bucu yang ni. Yang ni dia kira 5 dah. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Sekejap. Kira tengah ni tak ada, tengah ni. Tengah ni tak ada? Padam lah? Situ tak ada, dia terus sambung. So dia jadi macam ni? So dia jadi bulat. Macam ni? Ada 3. Ada garis tengah lagi. Macam tu. Okay, kalau macam ni ada 4 je lah bucu kamu punya ni. Tak, ni kan je ada 4. 4. 4, 4, 4. 3. 3 kat mana? Sekejap. Ini 5. Yang kecil ni 5. Hujung ni dapat 5 lah. So 5 dapat. 3 maksud kamu kena tambah 1 lagi lah. Kena tambah 1 bucu lagi. Betul tadi saya buat yang tambah tengah. Ini pula. Okay, so padam yang mana ni? Padam yang ni Tengah-tengah. Ya, saya kosong. Tengah macam ni tadi? Lepas tu ni bucu. Lepas tu? Lepas tu ni berbilang tepi. 3. Okay. Kita kira. Yang tengah ni. Lain lah. Saya lain lah. Betul, saya salah. Silap. Dia tak apa. Dia kalau salah tu maksudnya kena adjust lah. Dia bukan apa pun. Untuk lukis ni dia tak masalah sangat pun. Dia kena adjust balik je. Itu je. Tapi untuk yang ni dia jangan risau sangat. Korang untuk soalan yang macam ni, korang jangan risau sangat. Sebabnya suruh lukis ikut darjah ni, cikgu tengok macam soalan dia dalam kertas SPM tu dia belum ada bentuk dia lah. Tak apa, kita tengok nanti soalan yang lain. Jangan risau. Sekarang ni korang fahamkan dari segi teori je. Kalau ada latihan lagi nanti cikgu akan try cari lagi latihan. Boleh Jangan risau, nanti kita akan tengok. Dia banyak lagi ni konsep rangkaian ni. Kemungkinan yang kita buat ni
tak penting pun, faham tak? Dia macam operasi set lah. Kita kan ada yang melukis, ada yang apa kan. Tapi bila tengok kertas 2, kertas 1, dia lebih kepada soalan dia berbentuk lain kan. Kita pun kena tahu juga bentuk soalan macam ni kan. Awak dah hilang lah. Sabar Boleh ada soalan tak sekarang ni? Oh dah hilang yang tadi. Jangan risau, kalau korang faham tak ada masalah. Kita akan buat latihan lagi. Sebab tu korang ambil bahan tu, bahan yang cikgu share tu, ambil je dulu kan. Jawapan yang cikgu bagi ni salin je dulu. Nanti bila kurang faham, nanti korang baca balik lah bila perlu. So kita dah buat B ni, lukis satu graf berbilang tepi dan gelung tadi dan mempunyai gelung berdasarkan rajah yang diberi ni. Okey, seterusnya. Graf terarah. Okey, tengok page yang seterusnya ni. Tengok page 69 ni. Dekat bahan korang. Okey, graf terarah ialah graf dengan tepinya ditandakan dengan anak panah iaitu AB. Boleh dibaca sebagai dari A ke B. Graf tak terarah ialah graf dengan tepinya tanpa tanda arah. Okey, jadi apa maksud dia? Okey, jadi kat sini dia nak tunjuk kat sini kalau kita ada A, kita ada B kat sini. Kalau yang ni AB ni, kalau yang ni kita panggil dia sebagai graf tak terarah. Kalau tak ada anak panah bermaksud dia graf tak terarah. Jadi bila kita nak tulis, kita boleh tulis sebagai AB ataupun BA. Terpulang kat kita boleh tulis dia sebagai AB ataupun BA. Tetapi kalau kita ada graf terarah, contohnya kita ada AB. Contoh yang sama, AB. Kecuali kat sini dia ada anak panah. Dia ada anak panah kat sini. Okay, kalau ada anak panah, bermaksud cara baca dia adalah tetap graf terarah. Bila graf terarah bermaksud cara baca dia adalah AB. A pergi ke B. Itu maksud dia. Faham tak? Jadi itu maksud dia. Kan dari segi bacaan dia. Kan? Jadi tengok contoh. Kita ada V, A, B, C, D, E, F, G. Jadi maksudnya kita ada 7 bucu kat sini. A, B, C, D, E, F, G. Okay. Jadi bila kita nak lukis satu graf terarah, bermaksud kita nak ikut apa yang dia cakap. A, B. A pergi ke B. Jadi tunjukkan A pergi ke B. Korang tengok kat bahan korang kalau tak nampak yang cikgu share ni. A pergi ke B, A pergi ke C. Jadi tunjuk anak panah dia tu. B pergi ke E. Tunjuk anak panah dia. C, D, D, B, E, F dan F, G. Jadi itu sebagainya. Okay, boleh faham? Okay, jadi fahamkan yang dalam kotak ni yang cikgu tunjuk kat sini. Faham. Bermaksud kalau tak terarah kan. Dia macam kalau tak terarah ni tak ada hala tuju lah sebenarnya kita. Kan? Dia tak tahu nak pergi mana. Nak pergi ke sini ke sana kan. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini kan. So itu graf tak terarah. Bucu tu di situ macam A, B. Tu je. Berhenti situ kan. Yes. A, B. Dia maksudnya A pergi ke B. Itulah maksud dia. Graf terarah tu. Hubungan kalau dia. ada arrow. Yes. Kalau ada arrow. Kita akan tengok nanti apa maksud dia sebenarnya. Sebab yang ni kita belajar ni sebenarnya ada maksud dia. Maksudnya dia akan ada situasi nanti. Situasi. Dia sebenarnya kalau korang perasan benda ni dia sama macam korang belajar sains. Ingat lagi tak korang belajar sains? Okay, cikgu tunjuk contoh lah. Bermaksud
apa maksud rangkaian ni kan, apa guna rangkaian yang kita tengok ni adalah ni lah. Korang ingat lagi tak macam sini ada sayur contohnya. Sayur. Contoh sini ada sayur. Sayur dimakan oleh burung contohnya. Rantai makanan. Yes. Rantai Makanan. Jadi yang korang belajar ni sebenarnya benda ni lah. Benda ni dia boleh gunakan untuk sains. Dia boleh gunakan macam-macam. Yang penting benda tu ada hubungan. Okay, sayur dimakan oleh burung. Lagi apa? Burung Contoh makan ular. sayur dimakan oleh ular kan. Jadi anak panah kat sini. Ulat. Ulat ke ular? Ular makan sayur ke? Ulat tak burung. Ulat. Okay, lagi apa? Ulat dimakan oleh burung. Jadi dia jadi macam ni. Anak panah kat atas. Dan sebagainya. Jadi ulat dimakan oleh apa? Jadi contoh ulat dimakan oleh siapa lah kan. Contoh hantu. Burung hantu. Burung hantu lah. Burung hantu. 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 Ayam. Siapa makan ayam? Ayam makan hantu ke hantu makan ayam? Ulat makan ayam. Ayam makan ulat. Ulat makan ayam. So ayam pergi ke ulat. Lain macam. Lain macam korang punya haiwan ni. Dia macam ni lah. Ayam. Ulat ke ayam kan. Ni contoh je. Cikgu tunjuk contoh je. Jadi inilah maksud dia. Faham tak? Yang kita belajar semua rangkaian ni, itulah dia menunjukkan hubungan. Contohlah kita nak buat hubungan lain kan. Tadi tu rantai makanan. Contoh kita nak buat hubungan lah. Contoh hubungan kan. Contoh kita kat sini. Bagi satu nama. Nama apa korang nak? Contoh kat sini. Kita ada Siti. Kita ada Hans kat sini. Kan? Okay, Siti suka Hans. And then, tapi Han dia tak suka. Dia suka orang lain. Han dia suka Jennifer. Ni contoh. Kan? Dalam masa sama, Jennifer dia suka orang lain. Contohnya Ali. Kan? Ali tak suka ni. Dia jadi macam ni. Ini contoh lah kan. Ini contoh hubungan apalah kan. Kita nak tunjuk kat sini. Nak tunjuk dekat sini rangkaian yang kita belajar ni adalah menunjukkan hubungan ataupun rangkaian lah. Rangkaian tu bermaksudnya hubungan lah, networking kan. Jadi kalau contoh kat sini kita ada cinta 4 segi kan. Cinta 4 segi. Cinta 4 segi. Korang tengok lah. Jadi itu yang kita belajar selama ni sebenarnya. Kita belajar pasal rangkaian. Jadi Siti, Hans, Jennifer ni dia jadi bucu lah. Kan sini bucu, sini bucu, sini bucu, sini pun bucu. Anak panah tu menunjukkan hubungan. Kalau tak ada anak panah contohnya. Tak ada anak panah kan kat sini. Kan? Maksudnya tak ada hubungan lah kan. Sama ada dia tak ada arah. Maksudnya contohnya Siti dengan Hans ni dia tak clear lagi kan. Relationship dia complicated lah orang kata. Kan? So tak tahu siapa suka siapa. Dia crush je lagi. Dia macam tu kan. Crush lah contohnya. Tak ada anak panah kan. So maksudnya tak jelas lagi. Tak terarah lah orang kata kan. Graf tak terarah. Tak jelas lagi. Dia macam tu lah contoh dia. Korang tak payah pening-pening pun. Benda ni nampak je pelik kan. Tapi sebenarnya tak apa, kita akan tengok contoh tadi. Kan contoh ni. Sebab nanti akan ada bentuk ayat lah kan. Dia akan soalan, dia akan bagi ayat. Dia suruh lukiskan contohnya. Macam ni lah. Korang faham macam ni je. Tak perlu pening-pening. Okay, jadi kita tengok yang ni dulu. Kita selesaikan ni dulu. Kita ada 6 minit lagi kan. Jadi kita abaikan dulu cinta 4 segi Hans ni. Biar diorang settlekan sendiri. Kita settlekan masalah kita kan. Masalah hubungan orang biar. Okay, nombor 1. Kita ada V, P, Q, R, S, T, U, V. Jadi buatlah macam biasa kan. Buat macam tadi, lukis macam biasa tadi. P, Q, Q, R, R, S, R, T, S, U, S, V. Jadi kalau kita tengok kat sini yang banyak kat mana ni? Yang banyak dekat sini adalah R kan. Jadi buat R dulu. Jadi R ni QR. Jadi Q pergi ke R. Q pergi ke R. Q buat kat sini. Ingat buat anak panah. Kalau dia suruh buat terarah, buat anak panah. Kalau dia tak ada arah, tak ada hala tuju tadi tu, tak payah buat anak panah. QR, RS, R pergi ke S. Lepas tu R pergi ke T. T. Buatlah kat atas ke, kat bawah ke. RT.
Lagi apa? Ada lagi tak? QR, RT, RS. Okay, so dah settle yang ni, dah settle yang ni, dah settle yang ni. Okay, buat yang Q. PQ. Maksudnya ada P daripada P pergi ke Q. Buat anak panah. P, Q. So dah settle. SU. S pergi ke U. U. S pergi ke V. Settle lah. T pergi ke V. Pergi ke sini. Settle. So ni kita punya rangkaian. Boleh? Tak susah pun. Eh. EZ. Senang kan? Z. EZ EZ. EZ, PZ. Easy peasy. Okay, nanti korang, kalau korang nak try lah. Kan? Cikgu korang bagi homework, korang tulis easy kat tepi tu. Apa jadi kan? Cikgu nak tengok kan apa jadi. Tapi jangan buat lah. Kan? Maksudnya korang tengah mencabar dia. Easy. Bermaksud korang cakap soalan tu senang. Sekarang dia bagi soalan susah baru korang tahu. Okay, nombor 2 dan nombor 3 kita try tengok. Ada 3 minit. Sempat ni. Risau. Okay, nombor 2. Sama je, konsep yang sama. Okay, cikgu buat laju sikit lah. Kan? Sebab korang dah biasa kan. Sebab EZ kan. Korang cakap easy kan. So, kita nampak bro. A paling banyak. A semua dia. A ni yang paling. Okay, tapi kita tengok. A ni contohlah. Kita ada A kan. Seorang budak lah nama dia. Tadi Hans kan, kita letak Solihin lah. A ni Solihin. So A ni Solihin, dia pergi ke semua tempat. A, B, A, C, A, D, A, E, A, F, A, G. Maksudnya ramai dia suka. Dia suka. Kau ramai. Kau ramai. Skip dah mesti 2. Ini bukan 4 dah ni. Ini dah berapa banyak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ni duduk tengah-tengah. Kalau korang tengok kan. Jadi Solihin ni dia duduk tengah. Dia pergi approach semua orang kan. Nampak orang ni dia pergi. Nak minta nombor lah kan. Nak minta nombor apa semua kan. A, B, A, C, A, D, A, E. Apa lagi? A, F. AG. Dengan A, G. Berapa banyak cabang ni. A, G. So ini bentuk dia. Tapi korang perasan tak? Apa yang kita tertinggal? Okay, siapa tahu? H. H. Ada H kan? Tapi H ni dia tinggal. dia tak buat apa-apa kan. Dia single. Dia tak pergi ke mana-mana pun. Dia duduklah seorang-seorang kat situ. So inilah jawapan korang. Kalau H saya tak nak Ustaz.